TV KPM. Nak yang mana satu Yang pink ke? Ke yang biru ke? Tapi pink ni macam cantik. Zura buat apa tu Zura? Cikgu. Ya. Saya ni cikgu nak beli baju. Tapi kelirulah cikgu. Tak tahu nak yang mana satu. Yang pink ke, yang biru ke? Zura nak yang mana? Saya pun tak tahu nak cakap macam mana cikgu. Tengok jauh yang pink ni macam cantik je. Tapi bila duduk dekat badan ni rasa macam tak kena pula cikgu. Yang biru ni pun sama juga. Bila saya tengok, macam kena. Tapi sekali-sekali macam tak kena pula cikgu. Zura ni ada konflik identiti diri ni Zura. Konflik identiti diri cikgu? Ya. Apa tu? Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM bersama saya Zura. Dan sekarang ni kita berada untuk kelas menengah rendah mata pelajaran pendidikan moral tingkatan 2. Okey, dan bersama kita hari ini Cikgu Norjilawati Muhammad Amin. Hai Cikgu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Zura. Apa khabar Cikgu? Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan jurubahasa kita Cikgu Lina Khalidah Safarudin. Comel orangnya. Jadi Cikgu, bersama kita bukan saja kita bertiga di studio ni Cikgu. Kita ada pelajar-pelajar kita dari sekolah SMK Setia Alam Shah Alam Selangor. Betul Cikgu? Ya, betul. Jom kita perkenalkan pelajar kita Cikgu. Okey Zura ya. Bersama kita hari ini iaitu Tan. Hai Tan. Hai Tan. Hai. Okey, seterusnya Zura bersama kita juga. Hai Niki. Hai Cikgu. Hai. Okey, seterusnya si cantik manis bersama dengan kita Zura iaitu Tarvina. Hai Tarvina. Hai Cikgu. Hai. Wah, ceria ya diorang Cikgu. Cikgu, jadi saya nak tanya Cikgu, apa kaitan mata pelajaran kita dengan gimmick kita tadi tu Cikgu? Okey, sebenarnya hari ini kita akan belajar berkaitan dengan cara dan kepentingan untuk mengatasi konflik identiti diri Zura. Okey. Jadi saya rasa bukan saya je Cikgu. Pelajar-pelajar semua tak sabar-sabar untuk kita nak teruskan, nak memulakan kelas kita hari ini Cikgu. Okey, jom Zura kita mulakan ya. Jom Cikgu. Okey, sebelum kita mulakan, ini tajuk saya. Okey, saya nak tanya pendapat anak murid saya berdasarkan gambar yang saya bagi ni. Ini adalah gambar semasa convocation. Betul, graduation, betul? Okey, kalau kita lihat dekat gambar ini, iaitu graduan yang dah habis belajar. Jadi kalau kita lihat dekat sini, ini peringkat PhD. Baik Cikgu. Betul. Jadi saya nak tanyalah pendapat anak murid saya. Okey, tengok dekat sini lah. Kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang. Jadi saya nak tanya anak murid saya bagaimana pula? Kalau kita lihat kat sini kecantikan bukanlah terletak kepada kecantikan saja, tapi kita lihat adab dan ilmu tu. Jadi bagaimana dengan anak murid saya? Okey, ada siapa nak jawab? Siapa yang berani nak jawab? Okey, Tan, silakan Tan. Saya setuju Cikgu kerana pendidikan akan membantu saya membentuk adab yang baik, bijak dan akhlak penting dalam kehidupan remaja. Pandai Tan. Okey, betul ya Tan. Jadi dekat sini kalau saya lihat dia memilih kejayaan. Kejayaan maksudnya dia melihat untuk peringkat yang lebih tinggi lagi lah. Peringkat lebih tinggi, dan dia bukan melihat kepada cantik saja. Cantik itu adab dan ilmunya. Baik Cikgu. Okey. Jadi kita teruskan apa yang dimaksudkan dengan konflik identiti diri ni. Itulah Cikgu. Okey, kalau tengok dekat sini apa yang dimaksudkan konflik. Bila kita faham konflik itu ialah perselisihan atau pertentangan dalaman individu. Kita lihat individu itu biasa saja, tapi sebenarnya bila berlaku konflik tu dalaman mereka. Macam mana perselisihan itu berlaku pada diri mereka sendiri.
Okey, biasa kita lihat perselisihan faham antara orang lain, tapi ini bagaimana konflik itu bergolak dalam diri kita. Sendiri, cikgu. Ya, faham. Okey, seterusnya perselisihan ini individu yang lain dari segi kalau kita tengok apa yang konflik perselisihan tu ialah daripada idea, kepentingan, matlamat dan kehendak. Baik, Okey, cikgu. ini adalah dia punya ciri-ciri lah perselisihan tu. Yang seterusnya ialah perselisihan dalam mengenali personality. Seterusnya kepribadian dan perwatakan. Baik, cikgu. Macam contoh seperti gimmick tadi lah. Okey, itulah personality kita. Bagaimana kita nak membentuk personality kita. Baik, cikgu. Pada peringkat, kalau saya lihat ya, pada peringkat remaja ini, pada peringkat inilah mereka konflik itu berlaku pada diri mereka. Mereka pergolakan, perselisihan. Jika tiada panduan ataupun bantuan daripada orang dewasa, maka konflik ini akan berterusan. Baik, cikgu. Okey, kalau kita lihat ya dekat sini, ini adalah antara ciri-ciri individu yang tiada konflik. Okey, apa dia ciri-ciri, siapa dia orang yang ciri-ciri tadi konflik? Okay, yang pertama ialah individu itu tersebut ataupun remaja itu dia pandai mengurus stres. Maksudnya apabila berlakunya tekanan, dia pandai mengawal diri dia supaya tidak berlakunya tekanan kepada dia. Contoh semasa belajar. Okey, kita faham apabila kita belajar di sekolah, mungkin pelbagai kekangan yang kita dapat daripada rakan, daripada persekitaran. Jadi bagaimana mereka dapat menguruskan stres dan mereka tidak tertekan. Faham, cikgu. Okey, yang seterusnya ialah optimis lah. Okey, yang ketiga mungkin anak murid saya nak membantu ataupun nak memberi idea, pendapat. Siapa pula kali ni? Kalau lihat kepada kawan-kawan sendiri kan. Okey Niki, silakan. Pada pendapat saya, remaja perlu mempunyai ciri-ciri bercita-cita tinggi. Bercita-cita tinggi. Betul ke, Tengok, cikgu? Ya, betul. Pandai, Niki. Ini yang matlamat yang kita lihat tadi, persisihan bagi matlamat tadi. Matlamat bagaimana meremaja ini untuk mereka tahap yang bagaimana. Kena adalah cita-cita tinggi, sama ada dalam bidang sukan, dalam pelajaran. Ini kita boleh lihat ya cita-cita mereka. Okey, seterusnya ialah remaja perlu mempunyai wawasan. Wawasan bagaimana? Kalau mereka ingin menjadi seorang peguam contoh ya. Jadi mereka ada wawasan untuk tahap ke peringkat tersebut. Ataupun menjadi ahli sukan. Bagaimana mereka mesti ada wawasan untuk mencapai ke tahap yang tersebut. Baik, cikgu. Okey. Kita lihat pula Zura, bagaimana ciri-ciri individu yang mempunyai konflik. Macam mana ya, cikgu? Ini antaranya ialah ciri individu yang mengalami konflik identiti diri. Okey, bila kita tengok gambar yang pertama tu ialah remaja yang tidak suka dikongkong. Mereka melakukan apa saja tak mahu dikongkong. Maksudnya keputusan yang dia ambil itu adalah berdasarkan keputusan mereka sendiri. Sendiri ya, cikgu. Ya. Okey, faham. Contoh dalam pemakaian. Jadi bila ada ibu bapa ataupun individu yang membantu mereka untuk memilih pakaian, dia tak mahu, jadi dia memilih pakaian sendiri. Sendiri. Kini peringkat remaja. Remaja ni adalah bagi saya satu tahap yang kita perlu bentuk lebih awal. Bagi mereka apa sahaja yang diberitahu oleh ibu bapa ataupun guru, mereka rasa ini adalah sikap mengongkong diri mereka untuk melakukan apa tingkah laku yang seterusnya apa mereka lakukan. Faham, cikgu. Okey, seterusnya yang kedua ni, tengok ya. Ni ibu bapa dan seorang anak. Okey, anak kecil. Ini mereka mahukan kebebasan. Mereka tak mahu terikat dengan mungkin kalau akademik, mereka bebas untuk memilih akademik yang sesuai untuk mereka, sukan yang sesuai mereka. Betul, tanpa memikirkan kalau kita kata ancaman ataupun risiko terhadap diri mereka. Okey, daripada ciri ini, mungkin anak murid saya nak bagi pendapat yang lain. Apa ciri-ciri individu yang mengalami konflik identiti diri? Siapa pula nak jawab? Okey, silakan Talvina. Remaja sekarang suka mendengar nasihat ibu bapa, tetapi lebih suka mendengar kata daripada rakan-rakan. Ya, ini adalah satu, kita lihat salah satu cirinya. Tidak suka mendengar nasihat. Kalau Talvina sebut tadi itu betul tidak suka mendengar nasihat ibu bapa. Bagi mereka kawan-kawan adalah yang terbaik, contoh yang terbaik bagi mereka. Sehingga mereka mengenepikan ibu bapa mereka sendiri. Okey, yang keempat iaitu murid ni ataupun remaja selalu terasa tertekan. Bila mereka tertekan, kita akan nampak reaksi dia sama ada dia memberontak ataupun dia akan mendiamkan diri mereka. Dekat situ kita nampaklah itu adalah ada berlaku konflik dalam diri
mereka, Zura. Baik cikgu, jadi cikgu dah terangkan secara jelasnya dan soalan pun cikgu dah bagi kepada pelajar-pelajar kita. Saya nak tahu berapa penilaian cikgu kepada pelajar-pelajar kita. Okey, untuk ketiga-tiga anak murid saya, saya bagi 2 poin untuk mereka setiap seorang. Cikgu bagi 2 ya. Okey. Terima kasih cikgu. Apa kata kita berehat seketika cikgu? Adik-adik jangan ke mana-mana tahu. Kita kembali selepas ini dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama Zura dalam Menengah Rendah untuk mata pelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 2 bersama dengan Cikgu Ji dan Juru Bahasa Isyarat kita, Cikgu Lina. Jadi Cikgu, untuk segmen seterusnya sekarang ni, apa pula yang kita nak fokus kepada mata pelajaran kita, Cikgu? Okey Zura, terima kasih ya. Zura manis sangat hari ini. Masya Allah, Cikgu puji kita Okey ya. Zura, hari ini untuk seterusnya kita akan belajar berkaitan dengan cara dan kepentingan menangani konflik identiti diri. Baik, Kita dah Cikgu. lihat konflik identiti diri dan ciri yang tiada konflik identiti diri. Jadi kat sini bagaimana atau cara kita untuk mengatasi konflik ini. Baik, Cikgu. Jadi kita kat sini kita dapat memberi panduan sedikit membantu membimbing murid-murid supaya tidak berlaku ataupun mengurangkan konflik dalam diri mereka. Okey, kita lihat apa cara yang boleh kita lakukan. Yang pertama sekali ialah kita perlu mengamalkan gaya hidup sihat. Macam mana cara hidup kita seharian. Baik, Cikgu. Bukan sahaja bila di sekolah kita ada mata pelajaran pendidikan jasmani, tapi di rumah ataupun di kawasan rumah bagaimana kita mengamalkan gaya hidup sihat itu untuk bersenamlah. Seterusnya mungkin kita boleh menjaga cara pemakanan kita. Kadang-kadang remaja kita faham dia suka makan makanan yang kata makanan segera. Betul, Cikgu. Sebenarnya itu sangat menyelerakan bagi saya. Jadi inilah mereka rasa suka sangat dengan mengamalkan gaya hidup yang sebegini. Tapi sebenarnya perlu ada gaya hidup yang sihat daripada segi kita punya kesihatan kita, daripada kecergasan kita. Itu yang menyebabkan minda kita boleh berfikir dengan baik. Cerdas, Cikgu. Ya, cerdas, Okey, faham, cerdas. Okey, seterusnya ialah mengeratkan hubungan kekeluargaan. Ini sangat penting ya. Pada peringkat remaja, penekanan kita adalah peringkat keluarga, peringkat di bahagian keluarga. Bagaimana kita dapat mewujudkan hubungan baik dengan keluarga. Okey, kebanyakan murid-murid ni seperti yang kita sedia maklum, mereka menafikan nasihat daripada ibu bapa, ahli keluarga yang lain. Betul, Dan menjadikan rakan-rakan sebagai contoh. Tapi sebenarnya cara yang terbaik ialah apabila kita ingin bercakap ataupun memberitahu apa sahaja yang mereka menghadapi, mungkin boleh berkongsi dengan ibu bapa kita ataupun ahli keluarga kita. Betul, Cikgu. Mungkin mereka boleh memberi pendapat yang terbaik kerana mereka bersama-sama kehidupan harian mereka bersama-sama dengan ahli keluarga. Betul, Cikgu. Okey, inilah cara. Jadi kita lihatlah apa kepentingan yang kita boleh dapat bila kita dapat menangani konflik identiti diri ni. Okey. Okey, yang pertama adalah aspek sosial. Okey, dalam aspek sosial macam mana kepentingannya kita dapat hidup yang bahagia dan tenang. Seperti kita bagi tahu tadi, sebagai maklum tadi, bila kita sihat, makanan yang baik, jadi kita akan lebih bahagia dan tenang lah. Betul, Tak ada Cikgu. kita fikir saya akan sakit, saya akan rasa stres, tertekan. Balik rumah sedih kan, Ya, Cikgu? balik rumah kita akan rasa sedih. Seterusnya kepentingannya daripada aspek keluarga lah. Daripada keluarga ialah kita dapat memelihara maruah diri dan keluarga. Ini sangat penting. Bila kita contohnya tidak mahu dikongkong, inginkan kebebasan, pasti tindakan kita ke arah yang negatif. Betul, Cikgu. Dekat sini kita cuba bantu untuk mengawal diri, menjaga maruah diri dan yang penting adalah maruah keluarga kita. Kita membawa
nama baik keluarga kita. Mak Ya, ayah kita, cikgu, kan? bukan Betul? kita membawa diri kita saja, tapi yang penting adalah kita membawa nama keluarga, nama anggota ahli keluarga kita. Okey, seterusnya saya berikan satu situasi ni untuk meningkatkan kefahaman murid-murid. Baik, cikgu. Ya. Situasi dekat sini ialah James seorang yang pendiam dan suka menyendiri. Dia sukar untuk bergaul kerana berasa dirinya tidak setanding dengan rakan-rakan lain yang pandai bersosial. Apa yang dimaksudkan pandai bersosial? Pandai berkawan, pandai bergaul dengan rakan-rakan, bila bersukan dapat menyertai bersama-sama semasa pembelajaran, dapat belajar sama-sama, berkongsi pendapat, berkongsi idea. Itu adalah sosial. Okey, jadi bukan sosial yang melakukan perkara keburukan sahaja. Ya. Okey, jika situasi sini kita lihat ini adalah konflik kepribadian kepada James ni. Maknanya dia macam tak pandai nak bawa diri lah kan, cikgu? Ya, tak pandai bawa diri lah maksudnya dekat sini. Ini untuk ciri-ciri konflik kepribadian diri dia. Baik, cikgu. Jadi dekat sini, apa cara ataupun cadangan yang terbaik yang kita boleh berikan kepada James supaya dia tidak menyendiri, tidak mengasingkan diri daripada rakan-rakan yang lain dan bijak untuk bersosial. Okey, kita lihat yang pertama ialah James perlu berkongsi cerita suka dan sedih kepada ibu bapa. James tidak hanya perlu bercerita suka saja. Jika dia mencapai pencapaian yang terbaik, jadi dia bercerita. Baik, cikgu. Tapi bila dia mendapat pencapaian yang tidak baik, dia tidak bercerita. Kerana apa? Je, cikgu, sedih je kan dalam kerisauan dia, ibu bapa akan memarahi dia. Tapi dia tak tahu apa tindakan ibu bapa. Ya. Dekat sini kita perlu cerita suka dan duka kita. Jadi kat sinilah ibu bapa boleh bantu untuk memberi pendapat apa ya jika pencapaian jatuh, apa yang perlu awak lakukan, apa yang James perlu lakukan. Contoh untuk bergaul, mungkin pakaian ataupun sukannya adalah sukan yang tidak diminati. Mungkin James perlu cenderungkan memupuk minat tersebut, untuk memberi keyakinan kepada James. Baik, cikgu. Okey. Jadi kita lihat dekat sinilah. Jadi ibu bapa dapat membantu membina keyakinan kepada anak-anak. Itulah sebenarnya bila kita bercerita suka duka kan, sedih tu sebenarnya ibu bapa dia akan beri nasihat yang membina. Betul, cikgu. Nasihat-nasihat yang mendorong anak-anak ini untuk melakukan perkara yang lebih baik. Apa yang keputusan terbaik untuk anak-anak. Okey, kalau kita lihat dekat sini, apa yang anak murid saya boleh bantu James selain daripada ibu bapa membantu membina keyakinan? Siapa nak jawab ni? Niki ke? Tarvina ke? Tan, cikgu? Okey, Tan. Silakan Tan, bagi pendapat anda. Ibu bapa bawa anak-anak berbual bersama-sama semasa ada ke lapangan. Anak-anak juga boleh beri idea. Memberikan idea. Dekat sini ya. Ibu bapa melibatkan anak-anak bersama dalam perbincangan dan memberikan mereka peluang untuk menyumbang pendapat. Jadi kat sini ibu bapa bukan hanya mendengar sahaja cerita daripada anak-anak, tetapi memberi peluang kepada anak ini berikan pendapat. Berikan pendapat. Jika James tidak boleh bersosial, pendapat James bagaimana? Apa yang sepatutnya James lakukan? Kita memberi satu pendedahan awal untuk James. Apa yang sebenarnya James suka? Kawan yang bagaimana James suka? Jadi inilah kita memberi peluang kepada James ini untuk bercakap. Kadang-kadang kita faham anak-anak dia malu untuk bercakap. Betul, cikgu. Ya, kan. Jadi cikgu, berapa markah kita nak bagi dekat Tan ni? Senyum manis Tan. Saya bagi 2 poin untuk Tan. Okey, 2 Tan. Tania. Mana 2? Okey, 2 untuk Tan. Seterusnya, cikgu. Seterusnya kita pergi kepada yang kedua lah, cara yang kedua. Yang pertama tadi keluarga, ibu bapa. Yang kedua adalah cara ni ialah mengamalkan, James boleh mengamalkan gaya hidup sihat dalam kehidupan harian. Maksudnya, cikgu? Apa yang James boleh buat? Yang pertama, kalau tengok gambar tersebut, ada lari, betul? Jogging, cikgu. Kita boleh berjogging. Mungkin anak murid saya boleh memberikan pendapat ataupun idea apa sebenarnya James boleh buat. Siapa nak jawab, angkat tangan. Yakin Niki? Silakan. Saya suka jogging, cikgu. Selain daripada bermain permainan sukan, saya juga terlibat dalam pertandingan bola baling dan bola.
Lain dia nampak macam sekat-sekat lah cikgu. Saya faham maksud dia kat sini. Sebab Nikki ni dia sangat aktif dalam bersukan. Dia juga merupakan seorang atlet dah di sekolah dalam bidang sukan bola jaring dan bola baling. Jadi mungkin dalam sukan itu dia boleh memberikan pendapat kepada James untuk bersukan seperti dia. Supaya untuk mewujudkan sosial dekat situ. Baik, cikgu. Hubungan sosial dengan rakan-rakan. Betul Nikki. Itu bersenam. Nikki kita nak bagi berapa markah cikgu? Okey, saya bagi 2 poin untuk Nikki. Okey. Tanya Nikki. Pandai Jawapan yang Nikki bagus tau. sangat Nikki. Memberi hubung kait dengan diri dia sendiri. Betul, dan cikgu. memberi cadangan kepada James untuk jadi seperti beliau. Betul? Betul, cikgu. Perkara yang baik kita boleh menjadikan contoh kepada orang lain. Betul, cikgu. Jadi kat sinilah James boleh bersenam untuk kesihatan rohani. Okey, lakukan walaupun hanya 10 minit sehari. Kan? Ini Jangan salah malas-malas satunya. tau. Okey cikgu, seterusnya Okey, cikgu. seterusnya ialah diet yang sihat. Okey, diet mestilah sihat, betul? Betul, cikgu. Okey, diet macam mana? Makan yang cukup. Okey, bila kita rasa sedih, janganlah kita rasa berduka hingga tidak makan. Kita dah tak mewujudkan gaya hidup yang sihat kat situ. Tak ada pemakanan yang baik kan? Jadi makan mesti cukup, bukan berlebihan. Maksudnya berhentilah makan sebelum kita rasa kenyang, betul? Barulah kita boleh bersenam tadi. Kan? Jangan Inilah makan cara sampai terbaik makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Okey cikgu. Okey, kalau kita tengok yang ketiga ni, nampak muzik, betul? Macam muzik. Nampak Kan? muzik Note dekat music sini, kan, note cikgu? muzik. Jadi Jadi mungkin anak murid saya dia nak bagi pendapat dia. Bagaimana dengan muzik ni ya cikgu? siapa pula nak jawab? Dah ada yang kat tangan dah. Tarvina. Okey, Tarvina, silakan Tarvina. Saya suka dengar lagu cikgu. Biasanya saya akan dengar lagu pada waktu petang pulang dari sekolah untuk merehatkan minda saya. Suka dengar lagu ya. Tahniah Tarvina. Tahniah, Tarvina. Maksudnya dekat sini dia dapat menangani stres dia. Muzik adalah salah satu cara untuk kita mengurangkan stres. Baik, cikgu. Tidaklah hilang terus, tapi sekurang-kurangnya adalah satu cara untuk kita mengurangkan daripada tekanan itu lebih lanjut lagi berlaku. Okey, jadi inilah salah satu cara kita nak mengelakkan tekanan. Dalam bilik kita dengarlah muzik. Tapi muzik itu mestilah bersesuaian. Mungkin muzik yang sangat slow, jangan terlalu slow sangat nanti kita tidur. Tidur pula. Dan jangan terlalu kuat. Kalau terlalu kuat kita akan rasa bising. Sakit kepala, Sakit, cikgu. makin setekan kita. Betul, Dan ini adalah jangan kita mengganggu orang lain pula. Kan muzik itu tidak mengganggu jiran-jiran kita ataupun ahli keluarga kita yang lain. Betul? Betul, cikgu. Cukuplah untuk kita untuk menghilangkan rasa tekanan dan stres tu Zura. Pandai Tarvina tau. Mesti dia suka dengan lagu Kush-Kush Hotahen. Okey cikgu, berapa markah kita nak bagi dekat Tarvina cikgu? Okey, Tarvina saya bagi 2 markah untuk Tarvina. Juga. Tahniah Tarvina. Pandailah diorang ni cikgu. Okey, terima kasih cikgu. Murid-murid dalam Google Meet semua okey ke? Semua okey cikgu. Apa kata kita berehat seketika cikgu? Murid-murid di rumah jangan ke mana-mana tau. Terus setia bersama Zura dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda bersama saya Zura dan Cikgu G untuk menengah rendah mata pelajaran pendidikan moral tingkatan 2. Jadi cikgu, untuk segmen terbaru kita ni cikgu, banyak benda lah pula atas meja saya ni. Apa pula yang kita nak belajar ni cikgu? Okey, sebelum kita buat aktiviti hari ini, saya akan terangkan dulu berkaitan dengan emosi moral. Baik, cikgu. Okey, dekat sini Zura, kita boleh faham bila kita melakukan sesuatu, kita punya idea, pendapat dengan kita punya percakapan kita, tindakan kita, dia akan melahirkan satu emosi. Kalau kita lihat tadi, konflik identiti itu dia melahirkan satu emosi. Sepatutnya apa yang remaja perlu, emosi yang bagaimana perlu ada pada remaja, iaitu perlu ada perasaan bangga. Kenapa perlu ada perasaan bangga?
individu perlu bangga apabila mempunyai jati diri yang kuat dan tidak mudah terjerumus dalam konflik identiti diri. Faham, cikgu. Kita dah membantu untuk cara kepentingan dekat sini ialah murid-murid sepatutnya ada jati diri yang kuat. Maksudnya tidak mudah terpengaruh dengan rakan-rakan, tidak mudah terpengaruh dengan persekitaran. Okey, dekat situlah yang dimaksudkan dengan jati diri. Baik, cikgu. Okey, seterusnya ialah individu yang membentuk identiti diri yang positif di peringkat remaja, pasti mereka menjadi individu yang matang. Maksudnya apa dekat sini ialah peringkat remaja jika mereka dapat atasi tekanan, dapat mengatasi stres, dapat mengatasi konflik identiti diri ini, maksudnya mereka adalah remaja yang matang. Jadi pada peringkat seterusnya, tindakan mereka adalah tindakan yang betul, tindakan yang baik dan tindakan yang sewajarnya dilakukan sebagai seorang remaja, sebagai seorang individu. Ya, maknanya setiap kali apa yang nak dibuat, difikir secara orang kata rasional. Okey, faham, cikgu. Sebabnya setiap apabila kita membuat keputusan, kita perlu melalui fasa dimensi moral. Bagaimana ialah pemikiran kita adalah selari dengan kita punya perasaan dan selari dengan kita punya tindakan. Jika kata pemikiran kita berfikiran negatif, maka perasaan kita mesti perasaan yang sedih ataupun marah. Tindakan kita adalah tindakan yang tidak baik. Tindakan yang negatif. Berbanding yang sepatutnya perlu ada rasa bangga bila wujudnya di pemikiran yang baik, emosi kita punya emosi kita, perasaan kita baik, dan tindakan kita adalah tindakan yang baik juga. Bagus. Okey, anak murid saya, masih lagi kita boleh teruskan? Tunjuk thumbs up. Okey, cikgu. Okey, kita nak sama-sama buat aktiviti hari ini sebenarnya, Zura. Ya, cikgu. Boleh, cikgu. Ini adalah kita akan melakukan aktiviti mencipta penanda buku. Wah, penanda buku, cikgu? Ya. Seronoknya. Saya rasa murid-murid di rumah pun tak sabar juga kan nak buat penanda buku ni. Macam mana, cikgu? Zura, sebenarnya kalau hakikatnya hari ni jarang murid-murid membaca buku kerana mereka membaca buku secara digital. Betul, cikgu. Kan? Betul. Tidak membaca buku secara zahir, betul? Mereka menggunakan digital. Tapi hari ini saya nak memberi penekanan kepada anak murid saya dan kepada anak murid yang lain supaya dapat menggunakan penanda buku ini untuk diberikan kepada kawan-kawan sebagai kata-kata motivasi kepada rakan-rakan kita. Inilah cara kita untuk bersama-sama, orang kata pengaruh rakan sebaik itu bagus kan. Jadi kita nak jadi pengaruh yang terbaik kepada rakan kita dengan memberi penanda buku ini untuk memberi kata motivasi kepada rakan-rakannya. Okey, jom kita buat. Boleh, cikgu? Okey, murid-murid di Google Meet dah sedia ke nak buat sama-sama? Dah sedia pun dia orang. Jom, cikgu. Okey, Zura. Sebenarnya untuk penanda buku ni mudah saja. Kita perlukan sehelai kertas. Selai kertas ni, saya hari ni nak buat berbentuk smile. Senyum ya, cikgu. Berita emosi moral je kan. Kita nampak dia senyum. Ceria. Jadi saya gunakan kertas warna kuning. So kertas A4 ni, kemudian saya kecilkan dia menjadi warna kecil begini. Saiz macam ni lah, cikgu, saiz ya? begini. Okey. Yang ni ada warna merah lah, yang warna kuning lah. Jadi saya pilih untuk warna kuning. Okey, macam mana kita nak buat ni? Okey. Dapat saiz macam ni, kita akan lipat sebegini. Okey. Kita lipat saja berbentuk segitiga. Okey, segitiga ni. Kemudian kita lipat begini untuk mendapatkan dia punya kesan lipatan tu. Senang nanti kita nak buat bentuk smile nanti. Jadi dia akan bentuk macam ni lah. Okey, cikgu. Kan? Okey, seterusnya kita buka semula. Buka semula. Jadi macam ni. Jadi macam tu kita pula. nampak kan dia punya kesan lipatan tu. Jadi kita akan ikut line ni. Lipat begini. Macam tu pula, ya. Okey, seterusnya. Macam ni lah. Anak murid dekat Google Meet mungkin boleh buat sekali sama-sama. Cikgu buat tahu, tunjuk. jangan tak buat. Okey. Dia macam ni. Kemudian yang hujung ni, kanan ni, okey, lipat ke bawah. Lipat ke bawah. Okey. Dan yang kiri ni, lipat ke bawah pula. Okey. Jadi macam ni. Jadi macam tu. Okey. Kemudian nak dapatkan smile. Okey, kita lipat yang ni. Yang ini kita lipat ke dalam. Yang tu pula kita lipat ke dalam kan. Ini jadinya nanti kita punya penanda buku kita. Kita nak letak dekat mana ni? Bahagian tepi.
Oh, orang kata, bucu tu ya cikgu. Bucu penanda buku lah. Baik, cikgu. Dan yang sebelah sini pun kita lipat. Main lipat-lipat je. Okey, masukkan dalam juga Zura. Okey, masukkan dalam Cikgu tunjuk dekat kamera. Takut murid-murid kita kat rumah nak follow juga kan. Okey, dia akan nampaklah dia buka macam dia ni. macam gitu tau. Okey, cikgu. Macam mana kita nak buat dapat untuk bentuk smile tu, Zura? Macam mana cikgu? Okey, saya gunakan yang bulatan ni. Oh, patutlah ada cawan. Kalau kat rumah ada yang bulatan ni bolehlah gunakan. Jadi saya guna cawan ni yang mudah yang ada. Kita recycle. Okey, cikgu. So bolehlah buat buat bulatan kat sini. Okay, nanti kita ambil pensel, kita boleh lukiskan kat sini. Macam yang saya dah tunjukkan ni. Oh, bila dah siap lukis, jadilah macam ni. Nampak tak? Senang je. Jadi saya akan lukiskan lah. Kalau kita nak bentuk macam suka kan, sampai menangis tu, mungkinlah boleh buat kita buat macam ni. Kalau kan? nak suka sampai nampak gigi, cikgu pun boleh juga lah. Gigi macam tu kan. Okey, mungkin Zura boleh gunting, bantu saya untuk gunting. Oh, boleh cikgu. Untuk bagi kita dapat bulatan dia cantik. Kalau gunting je boleh smile. Cikgu. InsyaAllah. Emoji smile. Okey. Okey, yang ini pun saya dah buat juga, tapi saya tak buat smile lah. Saya bentuk yang biasa saja. Dekat sini saya dah letakkan kata-kata motivasi dekat sini. Yalah cikgu. Oh, okay, macam ni sambil-sambil tu. Yang tengok menggunakan gunting tu hati-hati ya. Jangan sampai kita terlukakan jari kita. Gunakan gunting tu dengan cermat. Betul. Okey. Kan, dan pastikan gunting tu tajam. Kan cikgu, kalau tumpul kan tak cantik pula kita punya penanda buku ni cikgu. Dan tak kemas ke Zura kalau kita gunakan yang tumpul. Ya. Okey cikgu, nampak ni. Anak murid saya pun buat sekali sama-sama. Menggigil-gigil tangan Mek Zura. Okey cikgu. Dah siap dah. Nampak Jadilah tak? bentuk smile. Ya, smile. Macam Mek Zura punya senyuman tak? Sama lah cikgu. Okey cikgu, seterusnya cikgu. Okey Zura, kalau yang macam saya buat yang ni, saya letakkan kata-kata motivasi, kata-kata semangat dekat sini. Sebab saya nak bagi kawan saya kan. Boleh saya baca cikgu? Boleh. Cikgu Zura tengok. Kata-kata semangat yang cikgu tulis dekat penanda buku ni ialah anda adalah luar biasa, hebat. Nampak tu. Bila kita baca kata-kata ataupun apa orang kata cikgu, mutiara kata macam ni kan cikgu, akan mendatangkan semangat. Betul tak cikgu? Betul. Kalau kawan kita rasa sedih pun terus tersenyum bila kita ada bagi kata semangat macam ni. Ya, dan bagi saya bila kita bagi kawan kita macam ni, dia merasa ada orang sentiasa mengambil berat tentang beliau. Okey, mungkin kita boleh letakkan stiker dekat sini kan yang cantik rama-rama dekat sebelah dia. Nampak kalau tak yang ni smile. Macam-macam jenis stiker tau. Okey, mengikut kreativiti kita lah kan cikgu. Ya, betul. Ikut kreativiti yang sesuai. Jadi kita nak letak rama-rama mana cikgu, kecil Boleh cikgu? Zura minat yang mana? Zura letak dekat sini ya. Kita minat yang kecil-kecil dulu cikgu kan? Mana cikgu? Sini sini. Okey, kita tampal dekat bahagian ni nampak tu. Cantik lah. Kan? Okay, kalau Zura kalau ni buku, nanti Zura akan letak dekat sini lah. Macam mana cikgu contohnya? Dekat tepi sini. Jadi dia beginilah. Macam tu. Macam ni lah penanda buku. Jadi kat mana nampaklah awak punya. Kan? Ya cikgu. Nampaklah kata-kata motivasi dekat sini. Betul. Okey, jadi murid-murid kita di Google Meet macam mana tengah buat tu? Masing-masing tengah tekun cikgu. Jadi cikgu seterusnya cikgu. Okey, kalau dah siap macam ni, saya nak minta lah anak murid saya tunjukkan hasil kerja mereka. Dan saya nak minta mereka nyatakan kepada siapa mereka nak berikan dan kenapa berikan kepada kawan tersebut. Okey cikgu, boleh? Ya. Semuanya dah siap ke? Dah? Dah cikgu. Okey, kita nak tengok siapa punya dulu cikgu. Okey, mungkin siapa boleh angkat tangan? Siapa cikgu nak mulakan dulu? Okey, Niki mulakan dulu. Okey, Niki tunjukkan hasilnya ya. Wah, cantiknya. Adalah macam pandai dia, kreatif Niki. Okey Niki, silakan kepada siapa Niki nak bagi penanda buku ni Niki? Saya membuat penanda buku ini untuk saya berikan kepada kawan baik saya, Tarvina Saravana Kumar.
Saya beri kepada beliau untuk memberikan kata-kata semangat kepada beliau agar sentiasa fokus dalam pelajaran agar tidak hadapi tekanan dengan persekitaran keluarga beliau yang memberikan sokongan dan dorongan kepada beliau. Saya akan sentiasa ada bersama beliau. Tepukan tangan bagusnya. untuk Niki. Allah, Niki terharunya saya. Inilah sahabat yang baik, pengaruh rakan sebaya yang baik. Betul lah. Jadi berapa lepas tu markah bagi. kita nak bagi dekat Niki, Okey, cikgu? saya nak bagi dengan yang cantik penanda buku ni. Saya nak bagi 4 poin untuk Niki. Tahniah Niki. 4 ya. 1, 2, 3, 4. Okey, duduk di tangga ke-8 Niki. Bukan ke-8 lah, maksudnya dah nombor 8 dah. mata dah. 8 Niki mata dapat. dah. Okey, seterusnya. Siapa yang nak tunjukkan hasil kerja mereka? Okey, Tan. Silakan Tan. Wah, cantik juga. Cik ada rambut lagi ha. Pandai Tan. Kreatif. Okey Tan, kepada siapa tu penanda buku ni Tan nak bagi Tan? Saya nak berikan kepada kawan saya, nama dia Niki lah, okey. Okey. Saya beri kepada beliau untuk memberikan kata-kata semangat kepada beliau agar kerana saya ingin menjadi sahabat yang baik dan tidak mahu beliau terpengaruh dengan budaya negatif, pengaruh daripada kawan-kawan yang tidak baik. Dengar tu Niki. Okey Tan, lepas ni jangan lupa bagi Niki supaya Niki lebih bersemangat dalam memilih sahabat. Ya, bestnya ada kawan macam Niki, macam Tan, macam Tarvina. Jadi berapa markah kita nak bagi kepada Niki ni cikgu? Okey, untuk Tan saya bagi 5 poin untuk Tan. Tahniah Tan. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, dah dapat 9 markah Fine, dah. ya. Okey, seterusnya cikgu. Okey, yang terakhir sekali. Okey Tarvina. Tunjukkan hasil Tarvina. Wah, cantiknya. Pandai Dia ada yang juga panjang Tarvina. tu. Okey Tarvina, kepada siapa Tarvina nak bagi penanda buku tu Tarvina? Saya membuat penanda buku ini untuk saya berikan kepada kawan baik saya Niki. Saya beri kepada beliau untuk memberikan kata-kata semangat kepada beliau agar sentiasa positif dalam memilih persahabatan yang baik. Dua dah untuk Niki penanda buku tu. Itulah. Yang penting poinnya adalah persahabatan yang baik. Betul. Okey, tahniah Tarvina. Tahniah Tarvina. Cantik sangat. Kan? Jadi untuk Tarvina berapa pula cikgu? Okey, saya bagi 3 poin untuk Tarvina. Tahniah Tarvina. Tarvina. 1, 2, 3. Wah, cantik susunan dia cikgu. Okey, anak murid saya beri tepukan untuk diri sendiri dengan hasil yang memberansangkan. Okey, dan tepukan juga untuk murid-murid kita di luar sana mungkin tengah buat sama juga dengan kita kan cikgu? Ya. Kita di luar sana mungkin boleh rujuk di sini. Betul. Cara-cara yang seperti saya ajar tadi. Ya cikgu. Okey, jadi cikgu kita nak ucapkan terima kasih cikgu untuk segmen ni dan terima kasih juga kepada murid-murid kita yang buat cantik tu kan penanda buku. Okey, adik-adik murid di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini terus menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bersama saya Zura, Cikgu Ji dan juga jurubahasa isyarat kita Cikgu Lina Khalida untuk mendengar rendah mata pelajaran pendidikan moral tingkatan 2. Mata pelajaran kita hari ini ialah konflik identiti diri cikgu. Jadi cikgu untuk segmen ni apakah pula yang kita nak fokuskan cikgu? Okey, terima kasih Zura. Sama. Semakin manis senyuman lepas kita buat penanda buku semalam tadi kan. Betul cikgu. Okey Zura, seterusnya kita pergi kepada bahagian nilai universiti.
universal. Jadi kita, apakah nilai yang sepatutnya kita amalkan untuk mengelakkan diri kita daripada konflik tadi. Jadi bila kita tidak adanya konflik, sebenarnya kita telah mengamalkan nilai rasional. Bagaimana mengamalkan nilai rasional? Iaitu individu perlu mempunyai kebolehan untuk berfikir. Supaya dapat seimbangkan diri dalam mengelakkan diri daripada belenggu konflik identiti diri. Zura, dekat sini maksud yang saya tadi, dia boleh berfikir dan mengambil tindakan yang wajar apa yang sepatutnya dilakukan apabila sesuatu situasi itu berlaku. Jika konflik itu berlaku dalam diri dia, jadi bagaimana dia boleh bertindak untuk berfikir. Pemikiran itu sangat penting. Betul, seperti cikgu. saya bagi tahu tadi, pemikiran itu sangat penting untuk melahirkan tindakan yang baiklah. Dekat situlah kita dapat membentuk identiti diri kita yang terbaik. Okay, seterusnya adalah kita perlu ada nilai keberanian. Berani untuk melawan tekanan. Berani keluar daripada stres. Betul ya? Kenapa? Individu ni perlu berkeupayaan untuk menghadapi cabaran. Okay, banyak ya cabaran sebagai seorang remaja ni, cabaran persahabatan, cabaran daripada keluarga, cabaran sekeliling. Jika kita tak bantu diri kita Zura, remaja ini akan mula konflik, bergelenggu dalam diri dia. Jadi kat sinilah dia kena berani dan yakin dengan untuk membina jati diri yang kuat. Jadi saya yakin anak murid saya perlu ada jati diri yang kuat untuk keluar daripada belenggu ni. Nilai keberanian ni ada yang membantu mereka untuk mengatasi konflik. Maknanya kalau datangnya masalah, kita kena berani tangani masalah tu, fikir secara rasional. Faham cikgu? Kan jelas dekat sini. Okey Zura, kita dah selesai untuk pembelajaran kita. Jadi hari ini saya nak pergi ke bahagian pentaksiran. Okey, macam mana cikgu? Tafsiran untuk anak murid saya untuk melihat kefahaman mereka setakat hari ini. Dekat sini ada saya beri beberapa pernyataan. Kita lihat pernyataan yang pertama ialah remaja tidak mempunyai pendirian yang kuat, akan mudah terjerumus dengan konflik identiti diri kerana kegagalan mengawal diri. Jadi dekat sini apa punca yang menyebabkan remaja begini? Okey, seterusnya situasi yang kedua ialah remaja mudah terpengaruh dengan drama dan filem. Ini adalah persekitaran, pengaruh persekitaran yang berunsur keganasan. Kita faham remaja hari ini suka melihat filem-filem aksi kan. Kita nak untuk mengelakkan daripada berlakunya ini berlaku. Jadi sebenarnya punca daripada apa? Berpunca dari mana? Saya nak mereka nyatakan punca dari mana? Jadi seterusnya adalah remaja mudah terpengaruh dengan rakan-rakan dan orang sekeliling kerana tiada pegangan yang kuat dan matlamat hidup. Pegangan yang kuat, pegangan agama dan pegangan moral. Okey, dekat pilihan jawapan saya sertakan juga di sini, iaitu yang pertama adalah remaja mudah terpengaruh dengan media massa. Yang kedua, pengaruh rakan sebaya. Dan seterusnya ialah remaja tidak mempunyai jati diri yang kuat. Okey. Jadi kita jawapannya minta murid untuk menjawab yang mana satu punca pada situasi ini, pernyataan ini ya. Jadi kita pergi yang pertama. Boleh yang pertama yang inilah, remaja mudah terpengaruh dengan drama dan filem yang berunsur keganasan. Jadi berpunca dari mana sebenarnya remaja ini mudah terpengaruh? Okey, siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Berikan pendapat, idea. Tan laju, Tan angkat tangan cikgu. Dan nampak gila happy-nya dia nak jawab ya. Betul cikgu. Okey Tan, apa jawapan Tan? Remaja mudah terpengaruh dengan media massa. Media massa. Okey, kita tengok dekat sini ya. Ya, remaja mudah terpengaruh dengan media massa. Berapa banyak yang mereka habiskan untuk di media massa? Contohnya media massa seperti Facebook, Instagram, TikTok, television Betul, ya. cikgu. Jadi dekat sini berapa banyak masa yang mereka habiskan. Kat sinilah yang memberi pengaruh kepada mereka. Betul, kita faham mereka sekarang banyak menggunakan gadget. Gadget inilah yang memberi interaksi mereka dengan gadget kan. Dekat itulah dapat mewujudkan pengaruh kuat. Kalau kita lihat, sebab itulah ikon-ikon contoh ikon-ikon di media sosial, media massa perlu memberikan contoh yang terbaik kepada remaja kita. Betul cikgu. Contoh yang bagaimana? Contoh yang mendorong kepada anak-anak ini ataupun murid-murid kita untuk melakukan perkara yang baik. Contohnya seperti
pendidikan. Tahap mana pendidikan yang sepatutnya remaja perlu ambil. Sepatutnya mereka mendorong untuk menggalakkan murid-murid ini untuk capai tahap mungkin sambung ke sarjana kan. Betul, cikgu. Ijazah sarjana muda, diploma, itu tahap yang lebih tinggi. Betul. Sebab kita faham ilmu itu sangat penting untuk remaja. Betul. Ya. Kan ilmu tu kena ada ya. Jadi berapa cikgu markah kita nak bagi kepada Tan? Okey, 2 markah untuk Tan. 2 ya. Tahniah Tan. 1, 2. Okey. Seterusnya jadi, cikgu. Jadi kita nampak Tan boleh faham ini sebenarnya pengaruh daripada media masa. Betul. Sebab Tan pun melalui fasa ni. Betul kan? Yalah, cikgu. Fasa remaja ya Tan. Betul. Jadi kita lihat berapa banyak masa yang dia gunakan untuk di media masa. Okey, seterusnya. Untuk soalan yang kedua. Soalan kedua saya yang ini ya. Okey. Okey, remaja mudah terpengaruh dengan rakan-rakan dan orang sekeliling kerana tiada pegangan yang kuat dan matlamat hidup. Jadi apa punca dia? Apa punca dia? Siapa nak jawab pula ni? Oh, Niki. Tak perasan Niki angkat kan? Gini je. Okey, Niki. Apa jawapan Niki? Jawapan saya ialah punca daripada pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya. Ya, betul. Ini adalah pengaruh rakan sebaya, Zura. Pengaruh rakan sebaya maksud saya dekat sini ialah rakan-rakan tu bersama dengan kita sentiasa. Okey, sama ada belajar, bermain, semua rakan-rakan. Okey, mungkin kalau kita kata rakan sebaya ini kenapa dikatakan faktor utama sebagai pengaruh rakan sebaya yang boleh mempengaruhi kita punya konflik identiti diri ni. Okey, kerana apa? Kalau kita lihat nampak seperti rakan sebaya saja kan. Tapi sebenarnya sangat kuat. Inilah sebenarnya daripada awal lagi kita nak atasi dan tangani. Jadi kalau kita lihat remaja sekarang bila kita melihat rakan membuat kesilapan, mereka berterusan juga untuk berkawan dengan rakan tersebut. Kenapa? Betul, cikgu? Kenapa? Bagi mereka ialah kesalahan itu dilakukan oleh rakan tetapi dia tidak buat. Tapi sebenarnya itu silap ya. Silap kerana di mana sedikit sebanyak semakin lama kita akan berkawan dengan rakan tersebut, pengaruh itu semakin ada. Jika hari ini kita tidak terpengaruh tetapi esok lusa dia semakin kuat pengaruh tu. Baik cikgu. Itu yang dikatakan pengaruh rakan sebaya. Sebab ada remaja menafikan pengaruh rakan sebaya itu tiada. Tapi sebenarnya ini wujud. Okey, jadi berapa markah kita nak bagi cikgu? Okey, 2 markah untuk Niki. Tahniah Niki. 1, 2. Okey, cikgu. Soalan yang ketiga, apakah punca remaja yang tidak mempunyai pendirian yang kuat akan mudah terjerumus dengan konflik identiti diri kerana kegagalan mengawal diri? Macam mana nak kawal diri ni? Siapa nak jawab ni? Okey, Tarvina. Silakan Tarvina. Jawapan saya ialah remaja tidak mempunyai jati diri yang kuat. Tidak mempunyai okey, remaja tidak mempunyai jati diri yang kuat. Ini mana maksud saya ialah pegangan agama, pendidikan moral dia kurang. Kat sinilah maksudnya kalau kata bukan mereka tidak beragama, okey, tapi amalan agama itu tidak diikuti secara betul. Mungkin kadang-kadang mereka terleka sedikit dan kita tarik mereka semula untuk mengamalkan amalan agama dan menerapkan nilai-nilai murni ataupun nilai moral kepada diri mereka sendiri. Betul. Okey, jadi berapa pula markah kita nak bagi kepada adik kita ni cikgu? Okey, murid kita Tarvina. Saya bagi 2 markah untuk Tarvina. Yeay, 2 markah ya. 1, 2. Tahniah. Wah, seronoknya mata pelajaran kita hari ini. Jadi cikgu, rasa-rasanya semuanya dah dapat apa yang cikgu berikan. Okey, jadi kita nak tanya cikgu rumusan untuk murid-murid kita cikgu. Okey, saya lihat mereka menjalankan aktiviti, membudayakan amalan tersebut dan dapat menjalankan aktiviti bersama saya, kemudian dapat menjalankan pentafsiran. Mereka faham apa yang mereka belajar hari ini dan saya sangat puas hati dan saya berikan cemerlang untuk mereka ya, untuk ketiga-tiganya. Tepuk tangan untuk mereka dan untuk diri sendiri. Ya, dan untuk rumusan murid-murid kita cikgu? Okey, akhir sekali yang kita dapat beritahu
kita perlu mengelakkan diri daripada konflik identiti diri untuk menetapkan jati diri yang baik pada diri kita. Betul. Okey, terima kasih banyak cikgu. Satu lagi soalan cikgu. Macam mana untuk kita nak dapatkan sumber mata pelajaran kita ni cikgu? Okey, boleh melayari portal Delima. Okey, jadi terima kasih banyak cikgu untuk mata pelajaran kita hari ini. Harapnya apa yang diterangkan, apa yang diajar oleh cikgu, kita dapat orang kata terima pakai. Kan nanti bila dah dapat soalan boleh jawab dengan betul. Terima kasih juga kepada murid-murid kita di Google Meet. Jumpa lagi tau. Kepada murid-murid di luar sana, begitulah Jadi jaga diri baik-baik, kekalkan identiti diri kita. Jumpa lagi dan terus menonton Didik TV KPM. Bye.